Cuma sebelum nak habis tuan-tuan muslim muslimat, saya nak sebut sikitlah berkaitan dengan masalah apa jenis-jenis ibadah yang kita semua sedia maklum. Yang pertama, tuan-tuan muslim muslimat, pasal benda ni ada orang tanya, kita pun jawab. Nah, jawab kadar mana yang kita tahu, yang mana kita mengaji lah. Jadi ibadah ni dia pecah pada 4. Ibadah badan, ibadah lisan, ibadah qalbi, ibadah man. Nah, jenis ibadah badan ni contoh paling besar sembahyang, guna anggota tubuh. Yang kedua ibadah lisan. Kita tak guna anggota tangan, kaki, tapi guna lidah. Contoh baca Quran, baca hadis, mengingati orang tentang kebaikan ataupun benda-benda yang bermanfaat. Makna dia guna lidah, cakap, sebarkan ilmu dan sebagainya. Dia panggil ibadah lidah, dapat pahala menggunakan lidah. Yang ketiga ibadah hati. Dia lintas dalam hati dia pujian kepada Allah. Dia berzikir dalam hati walaupun tak terbit di mulut. Dia panggil ibadah hati. Boleh juga pahala. Yang keempat ibadah man, ibadah harta. Bab sedekah, bab apa wakaf, bab apa infak, bab apa nama derma, bab sedekah yang wajib, yakni zakat harta tu kan. Ni ibadah man. Jadi masalah ibadah mal, lah ni banyak orang keliru sikit. Ibadah harta ni, dia buat ibadah guna harta dia. Yang sedekah ni tak apa, benda sunat. Yang hak wajib, sedekah hak wajib, yakni zakat yang kita kena keluarkan bila cukup haul dan nisab, sabit dengan 7 jenis zakat harta tu. Nampak? Pertanian ke, kalau kita di sini zakat padi, ataupun kita bela lembu, kambing, unta ke, ataupun kita ada simpan mah, ataupun bini kita pakai mah lebih pada had ke, nampak? Ataupun kita ada duit simpanan yang lebih pada nisab mah 85 gram ke, cukup setahun, nampak? Lebih pula dengan nisab dia, maka tarik 2.5% untuk kita keluarkan duit zakat. Maka itu zakat yang wajib. Nah, sedekah yang wajib. Adapun sedekah yang wajib ni, ada orang dia tak apa nak faham berkenaan dengan asnaf yang wajib terima, yang layak terima zakat tersebut. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60, Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang yang layak terima zakat ni. Yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Taubah ayat 60 tu, orang fakir. Nampak? Orang fakir. Yang kedua, orang miskin. Sebab tu fakir dengan miskin tak sama. Kita faham fakir miskin ni sama. Jawab dia tak sama. Fakir lain, miskin lain. Fakir orang yang tidak ada pendapatan. Miskin orang yang ada pendapatan. Tetapi miskin orang yang ada pendapatan ini, pendapatannya tidak menjangkau pembelanjaan. Makna pendapatan dia kurang daripada belanja dia. Dapat gaji 800, belanja 900. Dapat gaji 800, belanja 800. Nampak? Jadi dia ni kategori orang miskin kan. Sama macam kita lah ni, gaji 3,000, pengeluaran 3,500, orang miskin lah. Nampak gaji mahal, betul tak? Dah barang mahal, minyak naik begitu gini, 3,000 pun tak rasa apa. Cuma kategori kita miskin ni layak terima zakat tak? Tentu kena bincang lagi. Jadi nak habaq masalah orang fakir dengan miskin, beza lah. Fakir ni susah daripada miskin. Miskin ada pendapatan tetapi tidak mencukupi. Yang tu yang kedua. Yang ketiga, amilin. Orang yang terlibat menjadi amil zakat, layak terima zakat. Nampak? Boleh dia masuk asnaf. Contoh sultan ataupun raja yang menjaga agama di setiap negara dan negeri, melantik orang-orang tertentu untuk jadi amil zakat. Maka depa ni duk pungut duit zakat. Nampak? Bila depa pungut duit zakat, depa ni kira amilin lah. Orang yang melakukan kerja sabit dengan zakat. Layak terima. Tapi ada kadar dia. 1/8 sahaja. Jangan ambil lebih. Pasal duit zakat bukan duit mokpok kita. Nampak? Ni ambil duit zakat pergi beli buat JC dan sebagainya. Ni jenis bodoh ni. Ni duk bayang kata duit dia. Mana boleh? Duit zakat. Bukan duit kita. 1/8 tu. Syarat letak tu. 1/8. Nah? Kemudian yang keempatnya mu'allaf. Mu'allaf ni orang baru masuk Islam. Nah? Yang ni pun banyak orang Melayu celaru juga. Mu'allaf. Masalah mu'allaf ni orang Melayu kita duk anggap kata kawan tu dia masuk Islam 25 tahun dah. Dia tetap orang panggil mu'allaf juga. Salah orang. Nah? Mu'allaf ni orang yang baru masuk Islam. Adapun dia tu asal dia bukan Islam tapi dia masuk Islam, tapi dah masuk 25 tahun dah. Tak boleh dah panggil mu'allaf. Kita panggil lagi bukan tak panggil mu'allaf, maklah terus panggil. Li mana? Li maklah. Allah, kesian dia dengar. Padahal dia faham Islam lebih pada kita lagi. Nampak kadang-kadang ni. Nah? Jadi kena faham mu'allaf tu. Mu'allaf pula kalau hak baru masuk Islam ni dia bagi dua pula. Mu'allaf yang lagu mana? Orang yang baru masuk Islam yang hati dia bimbang.
Bila dia masuk Islam, dia takut-takut, dia bimbang-bimbang, takut keluarga buang dia, takut kawan-kawan pulau dia, takut tak dapat harta begitu begini, ataupun dia masuk Islam itu oleh kerana banyak tujuan, tujuan nak nikah, tujuan nak kerja, tujuan macam-macam lah. Nampak? Bukan semata-mata jitu tujuan kerana Allah, kerana banyak benda-benda yang lain. Maka itu dikira satu kategori mu'allaf. Yang kedua, mu'allaf juga, dia baru masuk Islam, tapi masuk dia tu dengan ilmu yang cukup. Makna sebelum dia masuk Islam, dia kaji dulu. Dia kaji Quran, dia kaji hadis, dia mengaji, dia kaji tentang sirah Nabi dan sebagainya. Dia faham sungguh dah, betul lah Islam ni agama benar. Baru dia masuk Islam. Dia masuk tu dalam keadaan dia mengetahui tentang Islam, walaupun tak banyak. Maka dia panggil mu'allaf tak ni? Ni ulama' bahas ni. Tuan-tuan ni, layak tak layak terima zakat? Maka muktamadnya layak terima zakat antara dua kategori ni. Sebab dia dikira mu'allaf juga. Yang jadi khilaf lebih besar, orang kafir. Orang bukan Islam. Layak ataupun tidak orang bukan Islam terima zakat. Pasal ada pendapat baru ni, seorang mufti kata boleh beri zakat kepada orang kafir. Jawab dia, qaul muktamad dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, haram memberi zakat pada orang bukan Islam. Haram bagi zakat pada orang kafir. Adapun di sisi dua mazhab yang lain, mazhab Hambali dengan mazhab Maliki, ada pandangan yang mengatakan boleh mengeluarkan ataupun memberi zakat pada orang kafir, tapi dengan beberapa syarat. Bukan terus bagi lagu tu sahaja. Syaratnya mestilah orang Islam terbela hak masing-masing. Makna orang Islam dah cari dah, memang tak layak dah, semua pakat dah terima dah, tapi duit zakat ada lebihan banyak dalam Baitul Mal, maka tak tahu dah nak bagi kat siapa lagi. Tengok orang-orang kafir yang hati mereka cenderung pada Islam, yang ada harapan kalau bagi duit zakat mereka masuk, mereka convert. Ataupun yang tidak cabang, yang tidak maki hamun, yang tidak kritik, yang tidak kata, yang tidak kutuk dengan Islam ni, makna dia terima, cuma tidak ada hidayah untuk peluk lagi. Nampak tuan-tuan? Maka khilaf. Cuma hak muktamadnya Imam Syafi'i kata haram bayar zakat pada orang kafir. Nampak? Jadi kalau nak bayar juga, pastikan orang Islam semua tertunai hak masing-masing dulu. Nampak? Lagi mana tak tertunai, tak usah duk fikir pasal orang kafir lagi. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata aku haramkan zakat pada orang kafir. Pasal apa? Pasal Islam waktu tu kuat dah. Bila Islam kuat, hang nak memilih untuk masuk Islam, silakan masuk. Hang tak mau, terpulang pada hang. Nabi SAW, waktu zaman awal-awal Islam tak kuat lagi, Nabi keluarkan. Nabi bagi kepada pembesar-pembesar bukan Islam untuk mendamaikan supaya mereka ni tak ganggu Islam. Pasal Islam waktu tu tak kuat lagi. Maka atas perbuatan inilah ulama' berkhilaf. Sebab tu ada yang kata boleh bagi, tapi dengan bersyarat, syaratnya ketat. Ada yang kata tak boleh bagi. Kalau ikut Imam Syafi'i, ada beberapa golongan orang yang haram terima zakat. Contoh, yang pertama orang kafir. Yang kedua, orang hak wajib kita tanggung. Sama ada orang tu susah ataupun senang, tapi menjadi kewajipan kita untuk tanggung dia. Maka tak boleh kita keluarkan zakat kepada orang yang kita wajib tanggung. Wajib kita nafkah. Orang yang wajib kita tanggung, kalau susah ke senang ke, anak bini. Anak bini kita ni sama ada dia susah ke, dia senang ke, bini kita ni orang senang. Anak raja, makna senang lah. Tapi dia bini kita, wajib nafkah atas dia. Nampak? Yang tak wajib nafkah atas bini ni, kalau kata menikah, tapi dia tak masuk rumah kita lagi. Kita akad nikah dah dengan bini kita, tapi mak mentua tak mau hantar lagi anak dara dia. Nak anak cik, hafal Quran 30 juzuk dulu. Dah habis 30 juzuk, baru makcik hantar pergi rumah hang. Lah ni menikah dulu. Maka bila sebut lagu tu orang panggil nikah gantung. Nampak? Lagi mana bini kita tu tak main di rumah kita, tak duduk dengan kita, tak wajib nafkah tu. Jangan ingat akad-akad nikah je wajib nafkah, tak lagi. Mesti dia main duduk dengan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat. Baik. Yang susah ataupun senang, tetapi menjadi tanggungan wajib kita, anak dengan bini. Adapun orang yang golongan yang susah, bila dia susah baru kita wajib tanggung, dia senang tak wajib tanggung. Contoh mak ayah kita, mak pak kandung kita, waktu senang tak wajib tanggung. Tapi bila mereka susah, kita anak kandung ni wajib tanggung. Bila wajib tanggung, tak boleh keluar zakat kepada mak pak kita sendiri. Adapun isteri nak keluar zakat pada suami, boleh, tak ada masalah. Isteri dia kaya raya, businesswoman, jual kosmetik. Laki kerja misi rumput.
Maka zakat perniagaan kalau nak keluar, nak bayar kat suami. Boleh tak boleh? Isteri wajib tanggung suami tak? Ha? Wajib. Ambil orang taman keladi. Takkan bini tanggung. Bila tak wajib bini tanggung, boleh beri zakat pada suami. Tak ada masalah. Jadi orang yang golongan yang haram terima zakat, yang keduanya golongan yang wajib kita nafkah atas dia sama ada susah ataupun senang. Jadi hak susah senang ni anak bini. Yang susah saja mak ngayah. Yang ketiga, tak boleh terima zakat keluarga Rasulullah. Nabi sendiri larang. Tak boleh. Nabi larang. Aku dan keturunan aku tak boleh ambil zakat. Bukan zakat, sedekah tak mau terima. Melainkan dengan nama hadiah boleh. Pasal apa? Pasal apa Nabi tak terima zakat? Pasal zakat tu duit yang kotor ataupun harta yang kotor daripada nisbah keseluruhan harta kita. Ada RM100. Tarik RM10 buat keluar zakat. RM10 tu kotor. Maka tidak layak keluarga Rasulullah menerima harta kotor. Walaupun apabila harta tu kotor atas nisbah kita yang keluar. Bila kita bagi ke orang tak kotor dah. Nampak? Atas nama sedekah, atas nama wakaf tak kotor dah. Macam mana duit syubhah kita yang guna, kita guna sendiri tak boleh, kita bagi ke orang tak apa, sedekah. Untuk maslahat dan sebagainya. Jadi tolong faham bagi elok masalah keluar zakat ni tuan-tuan muslimin muslimat. Ada golongan yang haram terima, ada golongan yang telah pun ditetapkan terima. Macam kita sebut hari itu, zakat orang bayar ke anak yatim. Tidak sah zakat pada anak yatim. Nampak? Orang faham kata anak yatim ni kira boleh bayar zakat. Jawab dia tak boleh. Mana masuk asnaf anak yatim? Tak sah zakat kalau keluar ke anak yatim. Melainkan anak yatim tu sabit dengan 8 asnaf. Anak yatim tu fakir, anak yatim tu miskin, anak yatim tu baru masuk Islam, anak yatim tu sangkut ngutang, anak yatim tu musafir, ibnu sabil. Nampak? Musafir ni 2 marhalah ataupun lebih. Daripada Sengatan ni nak pergi Kuala Lumpur. Nampak? Dia bawa bekal duit belanja. Tiba-tiba duit hilang. Maka dia tu dikira ibnu sabil tu. Terputus belanja ketika musafir. Kalau dia pergi jabat zakat, dia boleh minta duit zakat. Tuan-tuan. Cuma lah ni dia banyak prosedur lah. Sebab banyak ngap penipuan. Ataupun dia ni fisabilillah, dia mengaji agama. Salah satu contohnya fisabilillah. Mengaji agama, putih belanja, tak ada duit nak balik dan sebagainya. Maka boleh sebagai salah satu asnaf. Kemudian dia ni terlibat ataupun orang yang amil, yang dipertanggungjawabkan untuk pungut dan kutip zakat dan sebagainya. Itu tak apa. Ni 8 asnaf. Maka bila dia sabit dengan 8 asnaf, bukan kira anak yatim saja, anak tak yatim pun boleh terima zakat. Sabit dengan 8 asnaf ni. Atas nama anak yatim semata-mata tak boleh. Kerana anak yatim pun ada yang kaya raya. Walaupun mak pak dia mati, tinggal harta berkandak-kandak. Nampak? Tolak minta rabah, ratus-ratus ribu. Tambah pula dia tu anak kandung. Maka dia berhak menerima harta faraid. Melainkan kalau dia anak angkat, dia tidak layak terima harta pusaka. Cuma kalau pak angkat wasiat, baru dia layak terima. Adapun harta yang layak diterima oleh anak angkat, bila diwasiatkan hanya 1/3, tidak boleh lebih. Kalau pak angkat dia sayang lebih dekat anak angkat ni, jadi pak dia pun wasiat waktu hidup, aku ada 100 ribu. 50 ribu ni aku nak bagi ke anak angkat aku. Bila pak angkat tu mati, wasiat tu tidak sah. Pasal apa? Lebih daripada kadar yang syarak tetap. 1/3 sahaja untuk anak angkat. Jadi kalau 100 ribu, 1/3, berapa? 1/3 daripada 100 ribu. 30 ribu, lebih kurang betul tak? Lebih kurang 30 ribu. Jadi 30 ribu itu bukan hak anak angkat lagi. Dia kena tilik pada anak kandung pula. Lebihan daripada 30 ribu tu 70 ribu. 70 ribu tu bahagi sama-sama anak kandung. Kalau anak kandung 2 orang tak apa. Kalau anak kandung 9 orang, bahagi 70. Boleh seorang 8 ribu. Bila boleh anak kandung 8 ribu, anak angkat 30 ribu, adil lah. Kalau tuan-tuan setuju tak? Tentu ada adik angkat seorang. Bukan adik-adik kandung pun, adik angkat. Dia dapat 30 ribu. Kita anak kandung ni, haduk kena tibai, apa semua ni, dapat 7 ribu. Setuju tak? Tak setujulah. Maka sebab tu tak boleh terima lagi anak angkat tu walaupun 1/3. Dia kena tilik pada anak kandung dulu. Keberhakan mereka tu. Setuju tak setuju anak kandung nak bagi kat dia 30 ribu? Tak setuju. Bedok balik. Kerana apa? Kalau buat lagu tu juga menimbulkan marah, hasad dengki, bergaduhan dan sebagainya. Islam ni dia adil.
dia menjaga hak masing-masing. Yang lebih berhak, yang aulawiyat, yang lebih prioriti, yang ada keutamaan, itu didahulukan. Nah, 1/3 tak boleh lebih. Ada pun anak kandung juga dihad-hadkan juga. Kerana tidak mahu berlaku perebutan dan sebagainya. Tapi orang Allah ni tak berapa banyak pakai dah. Nampak? Pak mati pakai bedak ikut dan lagu tu saja. Banyak tu. Nah, kesianlah kat si ayah. Penat-penat cari harta. Bila mai keadaan dia mati, dalam kubur pun tak lepas lagi, anak duk berebut dah ke harta. Berebut tu bukan nak buat apa-apa, berebut untuk kepentingan diri. Bukan untuk kepentingan ayah yang dah mati tu. Patut bila hampa berebut tu, hampa pakat buat apa pahala ataupun manfaat pada ayah hampa yang mati tu, gagahlah juga. Tak berebut untuk kepentingan masing-masing. Hak ni nak bagi down payment kereta, hak ni nak renovate rumah dan sebagainya. Allah kesianlah. Nah, sebab tu tuan-tuan muslimat, ingatlah sama akan kita ni, sebab kita ni nak mati. Nah, bukan takat kita kumpul harta ni, bukan kata tak mati. Nah, mati belaka. Cuma persediaan waktu kita mati esok tu ke mana di akhirat tu. Nah, hak kita duk ada ni bukan milik kita. Milik Allah Taala belaka. Yang jadi milik kita di akhirat ni benda hak kita sedekah, benda hak kita derma, benda hak kita infak, benda hak kita keluarkan zakat dan sebagainya. Itulah harta kita di akhirat esok. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try lah mati tengok. Nah, tapi bagi dulu. Baru menjadi milik kita kekal di akhirat. Ada pun hak kita duk pedor, hak kita duk berasa hak kita ni mati tinggal semua. Nah, itu masalah ibadah harta, tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi, tudung tanda pada masalah 117 kita akan sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah.